Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang setia menonton kami daripada pukul 6.30 pagi tadi sampailah sekarang ni. Macam-macam kita ceritakan dengan infaknya, dengan ilmu tadabbur, tafsirnya. Subhanallah. Dan sampailah sekarang ni kita nak bercerita berkaitan dengan emas. Semua mungkin ada penonton-penonton kita ni yang memang sangat berminat nak kumpul ataupun nak simpankan emas. Kita nak tahu cerita emas ni dengan lebih lanjut. Kita bawakan kepada anda dalam studio TV Al-Jadah kita ini, iaitulah Tuan Amran Bacok, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif MIM Gold and Jewellery. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Cik. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya seronok bila dengar cerita pasal emas-emas ni lah. Yalah, emas kan, siapa yang tak seronok. Cuma yalah, kita nak tahu juga berkaitan dengan emas ni, kenapa perlu simpan emas dan apa bezanya di antara medium simpanan pelaburan lain berbanding dengan yang ni, Tuan. Silakan. Terima kasih Cik Azmir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua penonton setia Hari Hijrah kerana setia dan terus bersama dengan sesi perkongsian emas pula hari ini berkenaan manfaat simpanan emas. Amin, terima kasih soalan, Ya. Azmir. Apa beza medium simpanan dengan pelaburan ni kan? Betul. Okey, secara perbandingan, bukanlah kita nak berkata bertujuan kita nak buat perbandingan ni kata simpanan A ni tak bagus. Tak bagus. Bukan tujuan kita nak kata bagus atau tidak. Ya. Kita sekadar nak memberi satu alternatif ataupun pilihan lain, pilihan tambahan kepada media simpanan. Ialah ada yang simpan dalam bank, ada yang simpan dalam unit trust dan sebagainya lah. Itu masing-masing punya cara nak menyimpan. Selain daripada tu, emas ni kita boleh jadikan simpanan bermatlamat. Okey. Tadi Cik Azmi pun ada tanya saya juga. Kan? Sebab dengan simpanan bermatlamat ni, mana-mana yang gagal membuat simpanan wang, boleh cuba dalam simpanan emas pula. Sebab tabung simpanan emas ni, kita boleh mendidik kita punya penyimpan emas ni kepada pengurus kewangan yang lebih baik. Sebab apa? Dia sebenarnya bila kita buat simpanan emas, kita faham secara automatik, bila nak buat pembelian sesuatu barang tu, kita akan terfikir sama ada ini keperluan ataupun kehendak. Kan? So, dari situ kita automatik kita nak elakkan ke boros, kita nak elakkan pembaziran. Dan dalam masa yang sama kita boleh elak duit bocor lah. Duit bocor ni maksud dia dapat gaji, Beli. hujung bulan, saya beli apa tadi? So dengan emas ni kita lebih faham kenaan dengan keperluan, dengan kehendak. Selain daripada tu, kita boleh buat satu praktikal yang mana simpan emas ni akan mendidik kita untuk bila ada duit kat tangan, dapat gaji, kita kena simpan dulu baru belanja. Jangan belanja Tak simpan-simpan. Tak simpanan. Lagi satu istimewanya emas ni saya nampak. Sebab kita kalau ada emas atau perak, kita diwajibkan zakat bila cukup nisab dengan haul. Tapi kalau kita ada pasir lah, batu, bertan-tan pun, even kalau besi pun, tak ada zakat khusus untuk batu pasir ataupun logam lain lah. Tapi emas ni ada istimewa dia. Emas dan perak. Ya, sebab betul. itulah mungkin kita galakkan. Ada hikmah yang kita tak nampak. Sebab itu kita perlu simpan emas juga. Masya Allah, baik. Tapi saya tertarik juga dengan Tuan Amran sebutkan tadi. Kalau orang simpan emas dan seumpamanya contoh 1 dinar ke berapa dinar yang dia nak simpan. Jadi orang ni boleh buat apa? Apa kegunaan emas ni? Yalah, tadi kita katakan tadi dia boleh simpan. Antaranya dia boleh tak boros untuk pasal dia bukan duit kan. Tapi kalau orang tu simpan, akhirnya nanti selepas beberapa tahun dia boleh buat apa dengan emas tu? Cuba. Merujuk pada soalan yang tadi tu, kita letak matlamat dalam simpan emas ni. Sebab matlamat biasanya matlamat yang bagus adalah matlamat jangka panjang. Kita sebagai orang Islam, kita boleh letak matlamat haji dan umrah. Kan? Lagi satu untuk anak-anak kita, simpanan pendidikan dia. Sebab anak-anak kita masa kecil sekolah ni mungkin akan masuk universiti pun kita letak satu matlamat kat situ juga. Yang penting sekali letak matlamat. Macam Tuan Azmi tanya tadi kan. Tuan mesti ada matlamat tak? Betul. So dengan matlamat tu kita letak sebagai satu kita punya target. Kenapa kita simpan emas? Lain daripada tu adalah modal perniagaan, untuk berniaga lah. Sebab modal musim kan biasanya. Selain daripada tu, kita boleh jadikan dia sebagai hadiah atau reward. Contoh macam ni kan. Congratulations ke apa kan. Kita boleh beri pada staff kita hadiah. Yang tu berapa? Ini 0.5 gram. 0.5 gram. Tak kisah, dia terpulang. Ikutlah. Ada suami bagi isteri 1 dinar. Masya Allah. Hadiah. Selain daripada tu, even baru-baru ni ada kahwinan sepupu saya. Dia gunakan 1 dinar tu sebagai hantaran. Masya Allah. Selain daripada
daripada itulah yang selain daripada hadiah dan sebagainya itu, kita boleh buat juga sebagai satu dana kecemasan, dana simpanan hari tua kita. Tabung kecemasan gitu lah. Selain daripada itulah, ada lagi juga manfaat, banyak manfaat sebenarnya emas ni. Ini saya listkan lebih pada pengalaman saya dan juga pengalaman rakan-rakan saya lah. Seterusnya adalah berkenaan dengan Meme Gold, kita boleh buat pendapatan sampingan dengan jadi reseller. Sebab dengan jadi reseller ni kita ada peluang untuk menyimpan dan juga menjana pendapatan. So banyak lagi manfaat emas ni sebenarnya. Kita sebenarnya sebab bila kita cakap emas ni, pengalaman saya lah, dengan pengalaman sahabat-sahabat saya simpan emas ni, dia lebih sinonim nak membayar zakat. Kadang-kadang sampai beli 1 gram pun dia dah tanya saya dah. Amran, macam mana ni zakat saya? Dia nampak lebih cenderung kepada bukan saya nak kata dia simpan duit dia tak ingat zakat. Emas ni memang sangat sinonim dengan zakat. Betul. Sebab dia simpan emas 1 gram pun dia dah bukan ada rasa takut kata macam mana kalau lupa bayar zakat ni. Sebab itu pun salah satu saya nampak matlamat yang baik untuk kita jadikan sebagai panduan kita kenapa kita perlu simpan emas. Sebab dia ada beza dekat situ lah berkaitan dengan simpanan dengan emas dan sebagainya. Sebab sentiasa orang fikir emas mesti dengan zakat, perak mesti dengan zakat. Tapi mungkin sebelum kita nak berhenti rehat, kita nak cerita juga beza di antara apa beza emas perhiasan dan juga emas gold bar. Dia tengok ni emas perhiasan 916, emas gold bar ataupun dinar ni 999.9 tu mungkin apa beza dia tuan? Silakan. Bagus soalan Cik Azmi. Banyak orang bertanya. Banyak orang tanya. Emas perhiasan, emas 999 ni. Kita buat sama juga macam tadi soalan tadi. Kita buat bandingan ni bukan kata ni tak bagus. Ya, betul. Bukan. Kita nak sekadar perkongsian ilmu. Satu emas perhiasan ni dia ada dari segi karat dia ada 22K dan ke bawah ada 18K. Dari segi emas yang 999 tu dia total 999 lah ataupun 24 karat. Satu lagi emas perhiasan ni dia ada 916, ada 850, ada 750. Macam kalau biasa kalau siapa yang pergi Mekah, emas-emas yang kat situ kebanyakannya bukan 916, ada yang 850. Maknanya dari segi kandungan peratusan emas tu kurang. Emas perhiasan. Itu beza dia 916. Kalau emas 999 tak sesuai jadi perhiasan sebab dia lembut. Kalau pakai basuh pinggan contoh kan, dia lembut, Lagi satu dari segi harga lah. Macam 999 lagi tinggi banding dengan emas perhiasan. Selain daripada tu, sebagai orang Islam kita tahu emas perhiasan ni hanya untuk wanita. Lelaki diharamkan. Ada hikmah kenapa kita tak boleh pakai lelaki kan. Selain daripada tu ada dari segi kegunaan ni untuk matlamat kita nampak adalah emas 999 ni lebih sesuai simpanan. Emas perhiasan sesuai perhiasan lah. Kalau perempuan pakai kan nak nampak cantik. Nak nampak tu. Tapi lagi satu dari segi zakat pula. Zakat kalau emas 999 ni di Negeri Selangor contoh dia cukup 85 gram, cukup nisab dia dan cukup haul dah dikenakan zakat berbanding dengan emas perhiasan 800 gram. Maknanya kalau dah pakai bukan 800 gram perbezaan tu dia kenakan. Tapi kalau untuk zakat ni saya lebih galakkan penyimpan emas ni merujuk juga pada zakat untuk fahamkan sebab negeri masing-masing ni lain ya, betul. Nisab dan haul dia. So dengan situ kita nampak lagi satu kesesuaian saya cakap tadi itu simpanan jangka panjang adalah emas gold bar dengan wafer 999 ni lah. Bukan kata jangan simpan emas perhiasan. Ya, betul. Nanti merajuk Pula. Mesti kena ada juga Mesti kena ada juga. So secara perbandingan kita nak sekadar nak perkongsian ilmu nak saja. tahu Beza emas perhiasan dengan emas gold bar 999 ya. Baik. Itu sebab kita katakan emas ni kena ada ilmu juga tuan. Dia bukan boleh main beli lepas tu simpan, lepas tu tak tahu buat apa-apa. Kena ada ilmu jugalah. Mana bila kita ada emas, kita ada ilmu, kita tahu nak bawakan ke mana, nak bagi isteri ke betul. ataupun kita nak simpan. Tapi kita nak tanya juga berkaitan dengan produk-produk Meme Gold ni. Kita nak berhenti rehat dulu seketika, kita nak bagi tuan rehat sekejap. Kita kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada anda yang setia menonton kami. Saya tadi dengan Tuan Amran tadi sembang-sembang tengah komersial pun kita sembang pasal emas ni. Serodok rupa je cerita pasal emas ni dan saya rasa tuan-tuan juga pun rasa teringin dan teruja nak tahu berkaitan dengan produk-produk yang Meme Gold bawakan ataupun mungkin nak bagi tahu pada kita lah Tuan Amran berkaitan dengan produk-produk Meme Gold and Jewellery ni apa yang kita boleh bagi tahu kepada penonton-penonton kita. Silakan. Terima kasih sebab soalan tu. Meme Gold ni sebenarnya adalah sebuah syarikat yang 100% Bumi Putra yang mana kita buat perniagaan jual beli emas
dan Perak. Secara online dan juga secara walk-in. Boleh datang ke HQ kami di Shah Alam dan juga kita ada 2 branch di Kedah. Jitra dan Lostar. HQ di Shah Alam. HQ di Shah Alam. Dari segi produk pula kita tengok dari segi satu kita ada produk macam belian emas secara gold safe storage. Apa gold safe storage ni adalah belian emas memang bersandarkan pada fizikal. Kalau dalam stok emas kita ni habis, sistem akan stop. Dia tak boleh buat jualan. Sebab kalau dia ikut kita punya penasihat syariah kita, emas kalau dah habis dalam stok simpanan minggul, kita kena stop, tak boleh jual. Kemudian kita ni ada dari segi yuran pendaftaran memang tak ada. Beli emas yang gold safe storage ni. Kita ada yuran pendaftaran, kita ada cas simpanan dan juga kita tak ada requirement. Contoh tuan beli 10 gram, nak kena tinggalkan beberapa gram, tak. Kalau nak beli 10 gram habiskan. Boleh keluarkan semua. Selain daripada itu tak ada komitmen bulanan. Tapi untuk kalau boleh letaklah satu mendidik disiplin. Selain daripada itu kita boleh contohlah Tuan Izmir boleh beli serendah RM50. Minimum RM50 boleh beli. Kalau RM50 hari ini dapat dalam 0.1634 gram. Belum cukup lagi untuk keluarkan fizikal. Tapi boleh buat jualan. Kita serendah 0.25 gram pun dah boleh keluarkan dalam bentuk fizikal. Selain daripada itu kita ada aurat purchase. Contoh macam Cik Azmi tanya saya tadi kan, nak beli 0.1 gram, nak beli 0.5 gram, boleh beli terus. Dia memang bentuk kad ke ataupun? Kad ni kita nampak lebih orang panggil macam dia sebenarnya yang kecil dah tu lah. Kalau nak ada design-design ni ada juga dari segi congratulation kan, ada thank you dan sebagainya ni lah. Okey, selain daripada itu kita ada juga buat custom minting, maknanya ada setengah orang tu dia nak buat ada beberapa agensi kerajaan juga dia nak buat satu hadiah, digunakan emas sebagai hadiah pada dia punya contoh staf yang nak pencen. Pakai tangan kerajaan ada juga. Untung staf tu. Dan saya cerita ada satu. Selain daripada tu kita juga boleh belian emas terpakai, katalah ada emas yang dah tak pakai nak jual pun kita beli. Selain daripada tu kita juga membeli surat-surat pajak yang ada yang tak dapat ditebus oleh penyimpan. Kita boleh beli buat belian tu. Selain daripada itu kat HQ dengan Kedah juga kita ada buat cuci emas percuma. Cuci kalau ada rumah ke ataupun nak cuci emas kan, cuci emas ni lama-lama kan kadang-kadang ada perempuan ni dia guna masak guna ni kan, kalau nak cuci boleh kita buat cuci secara percuma aja. Selain daripada itu kita ada juga buat seminar pendidikan percuma lah untuk kita punya penyimpan-penyimpan dan juga siapa mana-mana agensi kerajaan yang nak buat seminar pendidikan emas, kita ada buat anjurkan seminar itulah pendidikan. Cara yang paling murah sekali saya cakap tadi JSS ni sebab kita boleh mula dengan RM50 sebab kita nak elak persepsi orang kata beli emas ni kena ada duit ribu-ribu. Even ratus-ratus pun sebenarnya tak perlu pun. Kita ada RM50 pun dah boleh mulakan belian. Sebab pendaftaran emas di pendaftaran di MIMKO ni percuma. Even kalau baby yang baru lahir pun tak ada masalah. Kita boleh daftar dia secara percuma. Maknanya anak-anak yang kecil yang baru lahir ni pun sesuai lah untuk buat belian emas tu. Kalau saya nampak dari segi produk dan services tu macam Cik Azim pun dah tanya saya tadi. Dari segi emas apa, emas 91 nak buat masa ni kita banyak jual 9999. Mungkin akan datang insya-Allah. Kita barang kemas ada permintaan sebenarnya, banyak permintaan sebab orang perempuan lebih kepada 916. Tapi untuk buat masa ni kita nak mendidik persepsi yang ada berbagai jenis emas yang kita boleh buat sebagai satu simpanan. Tapi maknanya itu antara yang ada sekarang ni adalah 99.9 lah macam nak telefon polis. 99.9 gold bar lah kita panggil situ kan, dinar. Tapi kita nak tahu juga mungkin tuan boleh bagi juga ke kami ni kata-kata semangat untuk macam mana kita nak dapatkan semangat untuk simpan emas. Kadang-kadang orang dengar alah emas apa dah, tak ada, kita simpan duit je dah lagi bagus. Macam mana nak bagi penerangan kepada mereka ni tuan? Silakan. Satu lagi dengan MIMGold kita ada buat satu kemudahan lah kepada penyimpan emas menyimpan secara standing instruction. Standing instruction ni sesuai untuk orang menyimpan secara konsisten. Bila secara konsisten ni, kalau maksudnya contohlah dapat gaji terus simpan emas, boleh buat RM50 ke 100 ke. Macam saya cakap tadi lah, kalau RM50 hari ni dapat 0.16, kalau beli 100 dapat 0.3 gram. Lepas tu saya nampak teknik standing instruction ni dia lebih sesuai kepada untuk yang nak konsisten menyimpan emas. Konsisten ni sebab apa?
kita nak relatekan dengan perkataan istiqomah. Istiqomah ni saya dah belajar dengan guru-guru kita pun ada bagi tips. Cara nak istiqomah ni sebenarnya adalah melalui cara paksaan. Okey. Lepas paksaan, kita dah paksa untuk buat, kita akan buat jadi satu kebiasaan. Bila dah jadi satu kebiasaan, akan jadi satu sahsiah untuk kita perangai. Barulah sampai kepada istiqomah tu. Maknanya bukanlah kata dah sampai tu jangan istiqomah. Menyimpan ni apa-apa pun, emas ke duit ke, kita kena paksa. Kena buat juga dulu. Kena buat dulu. Sebab sesuai yang macam saya cakap tadi, konsisten ni sesuai untuk peniaga. Sebab saya ada satu peniaga ni, peniaga gerai tepi jalan di Ipoh. Dia untung dia setiap hari. Dia simpan emas. Oh. Itu yang saya pun kira macam kagum dengan dia. Dia pun dengan RM50 tu lah. RM50 ada yang 100. Sebab minimum 50. Okey. Dia ada simpan dalam masa 6 bulan tu hampir 100 gram. Dia terkejut, saya lagi terkejut. Masya-Allah. Sebab ada harian punya untung lah. Untung Sebab kita nak galakkan orang ni. Saya ada buat satu penerangan berkenaan penjaja, penjaja kecil. Dia orang ni ada banyak simpanan yang boleh sebahagian untung tu jadikan emas. Sebab dia kan jadi dia punya simpanan jangka panjang juga mudah pusingan lah. Mana setiap hari dia dapat untung tu dia akan RM50 ke atas ataupun tu dia akan simpan. Oh. Sebab untung harian kan. Dia tahu mana satu modal dia, mana satu nak buat untung. Untung tu janganlah simpan semua jadi emas. Simpanlah juga. Nanti nak beli modal. Contohlah macam kawan saya tu, dia gerai makan. So kadang-kadang ada order catering banyak kan. Dia gunakan simpanan emas untuk modal pusingan dia. Lagi satu, saya ada kawan-kawan sahabat saya sebab yang ada syarikat sendiri, dia bagi hadiah percuma kat staff dia emas. Masya-Allah. Tapi dalam bentuk saya cakap tadi lah RM50 sebulan, RM50 sebulan. Staff dia ada 24 orang contoh kan. Dia bagi RM50 atas dasar infak lah. Dalam masa yang sama dia nak galakkan dia punya staff untuk faham emas ni. Faham kan? So, bos tak apalah potong gaji saya sikit jadi. Untuk terus istiqomah nak dapatkan simpanan emas tu. Itu saya nampak itu manfaat. Strategi dia lah untuk nak bagi pemahaman tentang ilmu. Okey, Tuan, mungkin kata akhir untuk kita ni, kata-kata akhir dan mungkin macam mana penonton-penonton kita ni nak tahu berkaitan dengan lanjut Meme Gold ni, silakan. Okey, buat masa ni kita masih lagi di bulan Ogos, bulan kemerdekaan, kita ada promosi untuk jadi reseller. Macam saya cakap tadi, kita nak galakkan penyimpan emas ni selain daripada menyimpan, dia dapat juga buat jana pendapatan. So dengan kalau gitu kita galakkanlah tengok kita website dekat memegold.com.my, MEEM. Ada orang cakap MEM lah. Dia meme. Bukan MIM, MEEM. meme.com.my. Dah boleh tengok kita punya social media platform. Kat situ ada promosi, ada info terkini berkenaan dengan Meme Gold. So kita galakkanlah kepada semua penyimpan-penyimpan dan juga penonton TV Al-Hijrah untuk kita tengok kita punya website. InsyaAllah boleh layari dekat sana, insyaAllah mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan emas ataupun Meme Gold and Jewellery. Terima kasih Tuan Amran Bacok berkaitan dengan emas pagi ini. Banyak manfaat kita dapat pada pagi ini, insyaAllah. Dan masih jumpa lagi Tuan, insyaAllah. Terima kasih. Baik, beranda yang sedang menonton jangan ke mana, kita kembali rehat seketika, nanti kita akan jumpa selepas ini.